السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini. Sebagaimana biasa kita meneruskan penambahan ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat beri kita manfaat hidup di dunia dan di akhirat insya-Allah taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan sambung kembali kitab yang kita baca ini, iaitu kitab Tajdul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus, kitab yang membicarakan tentang pendidikan jiwa. Pada pertemuan kita yang lepas sampai pada buku surat keempat yang di bawah sekali tentang perbahasan masih lagi tentang taubat, yang mana disebutkan oleh pengarang ini Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia mengatakan bahawa antara perkara yang perlu kita ambil berat dalam kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai taubat, yang kita amalkan dengan beristighfar, solat sunat taubatnya, mandi taubatnya misalnya, maka perlulah kita titik beratkan tentang mengikut Nabi SAW. Secara umumnya kita nampak bahawa kita sudah ikut, kerana kita sudah bertaubat, kita sudah istighfar, kita rasa kita dah ikut Nabi SAW. Tapi yang menariknya dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari secara detail, supaya kita memastikan mengikut Nabi SAW ini benar-benar kita ikut sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang mana kita dah sebutkan tentang dua perkara. Apabila kita mengikut Nabi SAW, mestilah seimbang dalam perkara yang disebutkan sebagai jaliyah dan juga disebutkan sebagai khafiyah. Kedua-dua ini sangat penting dan perlu kita amalkan bersama, seimbang. Kerana kalau kurang salah satu daripadanya akan menyebabkan apa yang kita laksanakan tidak mencapai kepada kesempurnaan dalam sesuatu ikutan kepada Nabi SAW.
Maka sebab itulah merupakan punca yang mana kita beramal ibadah tidak mencapai kepada apa yang dimaksudkan oleh Nabi, apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, kerana kita tidak sempurna, kita tidak menyempurnakannya. Ataupun kata lain juga boleh kita katakan bahawa kita tidak mengendahkan kesempurnaan dalam ibadah. Walaupun kita tahu bahawa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mana mungkin sempurna, itu kita tahu. Tetapi walaupun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat maha mulia, maha menyempurna, maka dia melihat sejauh mana bagi hamba Allah Ta'ala itu berusaha untuk menyempurnakan ibadah. Walaupun kita tahu kita tidak sempurna, maka dengan beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama, kerana mereka para ulama ini mereka beramal dengan ilmu, mereka melalui proses dan pengalaman dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berkongsi dalam penulisan-penulisan mereka untuk kita amalkan bersama. Kerana mereka, para ulama mereka ini berjaya, maka cara kita untuk mencapai kejayaan tersebut hendaklah mengikut orang yang berjaya. Maka pengalaman ini sangat penting untuk kita amalkan. Dan rata-rata di kalangan kita mengamalkan ibadah mengikut selera dan mengikut selera kita, mengikut apa yang kita rasa nak buat. Itu merupakan satu kesilapan. Kerana kita melakukan ibadah sudah tentu ada kita mengikut orang yang telah mengamalkan. Sebagaimana kita tahu dalam bab solat, Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh kita sembahyang macam mana Nabi sembahyang. Begitu juga sebaliknya dalam ibadah yang lain. Bacalah Quran sebagaimana Rasulullah baca. Itu secara umumnya. Termasuklah tentang taubat. Sebagaimana kita dah sebut sebelum ini tentang Nabi SAW itu bertaubat. Dan Nabi bertaubat setiap hari tidak kurang daripada 70 kali. Maka dalam hal sembahyang, kita sembahyang ikut Nabi. Tapi dalam hal taubat kita tidak ikut Nabi. Nabi buat 70 kali istighfar. Tapi dalam bab sembahyang, Nabi sembahyang 5 waktu kita ikut. Tapi dalam bab istighfar 70 kali kita tidak ikut, dengan alasan itu sunat, yang ini wajib. Yang ini menyebabkan kita semakin jauh dengan amal ibadah. Dan kita meletakkan amal ibadah itu, ada satu perkara yang kita rasa bahawa ibadah ini perlu kita buat, ibadah ini tak perlu kita buat. Sedangkan Nabi SAW buat adalah untuk umatnya. Maka sebab itu disebutkan dalam kitab ini yang kita baca pada pertemuan yang lepas, ialah ketaatan bagi seseorang itu adalah melihat daripada hubungannya dengan Nabi SAW. Selain daripada kita mengikuti Nabi pada sunnah yang zahir dan juga sunnah yang khafiyah, yakni yang batin, kedua-dua kita mengikut Nabi SAW dengan tujuan adalah untuk kita menghubungkan diri kita dengan Nabi SAW. Hubungan kita dengan zahir Nabi, hubungan kita dengan rohani Nabi. Maka hubungan kita dengan rohani Nabi inilah yang menyebabkan kita tak faham. Kita tak faham bagaimana kita nak hubungkan rohani dengan rohani Nabi. Sedangkan kebaikan yang kita boleh buat selama ini adalah disebabkan oleh kesan rohani yang baik pada Nabi SAW, menyebabkan kita boleh beramal ibadah. Kita boleh baca Quran adalah kesan daripada rohani Nabi. Kebaikan Nabi itu menyebabkan kita boleh baca Quran dengan baik. Maka disebutkan oleh pengarang ini,
faman tabi'ani fa innahu minni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Ibrahim, apabila kita mengikut, tabi'ani, ikut aku, kata Allah Ta'ala, fa innahu minni. Maka perkara ini adalah apabila kita ikut Nabi SAW, fa innahu minni, kita sebahagian daripada Nabi, sebahagian daripada perjalanan hidup Nabi, sebahagian daripada kebaikan rohani Nabi. Sebab itu kita mengutamakan hubungan dengan Nabi dalam ibadah itu sangat penting. Ramai di kalangan kita beramal ibadah, kita hanya hubungan kita dengan Allah saja. Betul, hubungan kita dengan Allah, tapi kita lupa untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Kita tak boleh tinggal Nabi SAW. Sebab itu sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita nak dapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, mesti hubungkan dengan kasih sayang kepada Nabi, mengikut Nabi. Itu dalil yang sangat jelas. Apabila kita beramal ibadah, mesti kita utamakan hubungan kita dengan Nabi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Nabi kita tak akan sampai kepada Allah. Sebab Allah sendiri yang meletakkan syarat itu, bukan kita yang letak. Walaupun sebagaimana kita tahu, kita berdoa terus direct kepada Allah, itu kita tahu. Tetapi nak mendapatkan rahmat Allah itu tercurah kepada kita, mesti meletakkan wasilah kita dengan Nabi SAW. Sehingga kita nak masuk syurga pun dengan wasilah Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu bahawa Nabi SAW akan menunggu kita di akhirat esok untuk memberi syafaat kepada kita untuk dimasukkan syurga. Kalau nak dimasukkan ke dalam syurga, perkara yang begitu besar nak masuk dalam syurga, memerlukan syafaat Nabi. Apatah lagi amal ibadat yang kecil yang kita buat ini, untuk kita masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala juga memerlukan kepada syafaat Nabi SAW dalam semua ibadat kita. Sekecil-kecil ibadat sampai sebesar-besar ibadat, hubungkan amal ibadat kita dengan Rasulullah. Sebab itu para guru kita, para masyaikh kita, para tuan guru kita mengajar kita, setiap kali kita nak buat amal kebaikan, hendaklah kita ingat akan Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu, misalnya dalam majlis-majlis ilmu, para ulama, para asatizah, para tuan guru biasanya dia akan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Dengan tujuan apa? Tujuan mendapatkan keberkatan Nabi SAW dalam setiap ibadat yang mereka buat. Maka dengan cara begitu, Allah mudah memberi rahmat dan melimpahkan kebaikan kepada kita. Maka disebutkan lagi dalam kitab ini ialah peristiwa yang berlaku kepada Nabi Nuh. Ini nak memberi bukti kepada kita bahawa betapa pentingnya hubungan kita dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tahu bahawa kita akan memikirkan tentang hubungan dengan Nabi itu pada perkara yang disebutkan. Kalau hubungan kita dengan manusia ada dua. Satu, hubungan secara biologi. Adakah aku ini ataupun adakah kita ini keturunan daripada Nabi SAW dari sudut darah dan keturunan? Maka kita tahu sebahagian besar daripada kalangan kita tidak ada hubungan dengan Nabi dari sudut nasal ataupun keturunan. Tetapi Nabi SAW tahu perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran sebagai sokongan kepada Nabi SAW tentang beberapa peristiwa yang mana hubungan rohani itu lebih utama. Kalau sekiranya kita ada hubungan keturunan ditambahi hubungan rohani, maka sempurna. Tetapi kita tidak perlu bimbang dan gusar
Hubungan rohani itu apabila kita melakukan ketaatan, mengikut sunnah yang zahir dan mengikut sunnah yang batin, maka kita terhubung. Kita rohani, kita terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita utamakan dalam amal ibadat kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Salman minna ahlul bait. Sebagaimana kita tahu bahawa Sayyidina Salman adalah bukan keturunan nasal Nabi, bukan keturunan biologi dengan Nabi, tetapi Nabi declare bahawa Salman itu adalah ahlul bait, yakni bermaksud hubungan rohani. Para sahabat, antaranya Salman itu dengan Nabi sangat akrab dan erat. Limpahan-limpahan kebaikan pada para sahabat itu limpahan yang luar biasa, tuan-tuan. Sehingga ada satu orang sahabat Nabi, kalau tak silap saya namanya Abdul Qais. Apabila Rasulullah SAW dan riwayat Muslim, Rasulullah jumpa dengan Abdul Qais di hadapan para sahabat yang lain. Dia kata, Abdul Qais, tidakkah engkau tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai dua sikap yang ada pada dirimu? Cuba kita bayangkan, tuan-tuan, Nabi datang di khalayak para sahabat yang lain, bertemu dengan seorang sahabat, dan Rasulullah puji sahabat yang depan-depan. Wahai Abdul Qais, Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai kamu dengan dua sikap yang ada pada diri kamu. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Nabi nak beritahu hubungan rohani yang Rasulullah lempahkan kepada para sahabat itu sehingga Allah suka pada sahabat. Maka Rasulullah kata, tidakkah kau tahu? Sahabat kata, aku tak tahu. Abdul Qais. Maka Rasulullah kata, ada dua sifat. Yang pertama adalah kamu adalah seorang yang hati lembut. Engkau ni hati lembut, halim. Kelembutan hati engkau ini menyebabkan Allah sangat sayang pada kau. Dan yang kedua adalah sifat tenang. Engkau bersifat tenang dalam semua perkara. Tidak gelabah, tidak gelojoh, tidak tergesa-gesa. Sifat lembut dan juga sifat tenang ini adalah sebahagian daripada sifat Nabi SAW. Allah sendiri yang sebut dalam Al-Quran tentang jiwa Nabi itu lembut. Sehingga Allah, kelembutan yang ada pada Nabi itu menyebabkan Allah Ta'ala makin banyak rahmatnya tumpah kepada umat Nabi. Disebabkan lembutnya hatimu, wahai Muhammad, maka Allah Ta'ala bagi rahmat yang banyak kepada kita. Itulah kita nak sebutkan tentang disebabkan Nabi, hubungan kita dengan Nabi, sifat yang ada pada Nabi, kebaikan yang ada pada Nabi, kita dapat kesan daripada kebaikan itu. Allah mudah bagi rahmat, Allah mudah bagi kebaikan kepada kita. Pada buku surat yang kelima di sebelah atas, tuan-tuan boleh tengok syahadat. Jika hendak mengetahui akan kaifiat mengikut Nabi SAW, mana mengikut cara Nabi, maka iaitu mengikut dengan suka, redha, dan satu daripada rezeki Allah Ta'ala, dan pada satu daripada rezeki Allah Ta'ala qadar, barang yang adanya dan meninggalkannya daripada makan yang halal berlebih-lebihan. Dia bagi satu contoh, cara nak mengikut Nabi mesti suka dan redha. Kadang-kadang kita beramal ibadat terpaksa, dan kadang-kadang kita dah beramal, kita berkata-kata pula dengan amalan tadi. Kita dah sembahyang mengikut imam, habis sembahyang kita bercakap, kenapa imam tu panjang sangat?
Maknanya kita sudah beramal ibadat, tapi tak redha kerana lamanya sembahyang tadi. Masa ni lah dia wirid panjang, aku dah sakit perut ni. Maknanya dia sudah beramal, tetapi masih tidak redha dengan amalan tadi. Maka kita nak ikut Nabi, mesti suka dengan amalan itu. Kita duduk dalam majlis ilmu, suka kita dengan majlis ilmu. Kita berzikir sebab kita suka dengan zikir itu. Kita redha dengan waktu yang kita luangkan untuk majlis ilmu dan kita berzikir. Redha. Maka dengan kedua-dua ini, contoh dibagi lagi ialah dengan nampaknya simple, iaitu makan yang halal tapi tidak berlebih-lebih. Biasa kita di peringkat kita ini makan yang halal dah cukup dah. Alhamdulillah saya dapat rezeki yang halal dan saya dapat makan yang halal. Tapi dengan yang halal kita berlebih-lebih dalam simpanan kita, sehingga kita terlupa untuk bersedekah kepada orang yang memerlukan. Banyak harta kita tak luar pun harta kita. Datang orang minta jual-jual buah, jual makanan, jual kerupuk, sampai kat meja kita makan mewah, RM70, RM100 makan dengan family, habis penuh atas meja. Dalam orang datang orang jual buah, cik, abang, saya jual ni. Kita pun tengok atas bawah, kita pun tak tahu apa salahnya kita kelulukan RM10 untuk bagi kepada dia, kita beli buah. Kenapa? Kenapa kita beli? Kerana kita ada rezeki yang lebih, yang halal tadi untuk ada orang lain. Tapi kita kira, oh, tak perlu. Kita hanya rezeki kita untuk family kita saja. Apa salah? Oh, kalau saya beli nanti saya tak makan, Ustaz. Beli makanan tadi kita boleh bagi pada jiran kita. Kita boleh bagi pada, kalau kita ada rumah yang ada security, kita boleh bagi pada security. Pertama, kita membantu orang tadi. Yang kedua, kita rezeki yang kita dapat tadi kita boleh bagi pada orang lain. Berganda pula kebaikan yang kita dapat. Maknanya nak kata kat sini bahawa rezeki yang halal ini, kita mendapat yang halal, tapi kadang-kadang yang halal itu berlebih-lebihan pula. Berlebih-lebihan dalam menggunakan dia, atau berlebih-lebihan dalam kita menyimpan, ataupun kalau segi harta kita menyimpan banyak sehingga kita sedekah, kedekut kita dengan sedekah, takut fakir, takut kurang harta, dan mengurangkan gemar dan suka kepada dunia. Tadi lah, kalau kita ada harta, misalnya kalau aku beli makanan ni, nanti kurang harta aku, bermaksud kita gemar kepada harta tadi. Kalau kita keluarkan duit kita tadi, itu bermaksud kita tidak gemar kepada harta. Kita ada harta, tetapi kita sedekah tadi adalah kerana kita mengikut Nabi tadi, kerana suka dan redha. Maka dengan kita mengeluarkan harta kepada orang, bagi kepada orang lain, rezeki yang halal, kita tidak berlebih-lebihan dengan halal tadi, sehingga kita menyekat untuk kita memberi sedekah kepada orang lain. Apabila kita merasai bahawa rezeki yang halal yang ada pada kita, kita cerita tentang rezeki yang halal, bukan cerita tentang yang haram. Tentang yang haram jangan cerita, memang kita kena jauhkan. Tapi kita cerita tentang perkara yang halal pun, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan harta yang halal. Elak daripada pembaziran, itu sudah tentu. Kerana kita memang rezeki yang halal yang kita dapat ini, kegemaran kita, suka kita, redha kita kepada rezeki yang halal ini secara berlebih-lebihan. Maka kita ada rumah yang besar, kita ada kereta yang banyak, semua itu rezeki yang halal, tak salah.
Tetapi apabila kita mengikut Nabi SAW, suka dan redha kita mengikut Nabi, Nabi ini bersifat qanaah. Kalau bab sedekah, Nabi seperti angin laju yang meniup, cepat untuk memberi sedekah. Kalau kita orang yang suka dan redha mengikut sunnah Nabi, kita nak pergi mana-mana, kita dah ada duit dalam poket kita, duit kecil-kecil ke berapa ke dah ada, kita dah sedia. Ada datang orang memerlukan, kita terus bagi. Akhirnya kita menjadi seorang yang menderma, yang tidak sayang kepada harta, yang kita tidak sayang dan gemar kepada harta dunia, sehingga kita rasa harta dunia ini akan menyebabkan rosaknya hati kita apabila meletakkan harta, kekayaan yang kita miliki ini dalam hati kita. Akhirnya kita takut kita nak sumbangkan, kita nak dermakan. Tak payahlah kadang-kadang ada benda yang kita suka. Ada lauk atas meja, kita suka lauk itu. Kadang-kadang kita terasa, oh lauk tu aku kena ambil dulu, nanti habis. Ini juga nampaknya simple, walaupun lauk tadi adalah benda yang halal. Tapi kalau kita rasa begitu, itu dipanggil gemar dan suka kita kepada perkara ini. Kalau kita berantu kadang-kadang beli makanan ke apa, kita tengok isi lauk tu nak habis, jangan-jangan ada orang ambil, habis lagi aku nak yang itu kegemaran aku. Tapi bagi orang yang mengikut sunnah Nabi SAW, dia tak akan melakukan itu, walaupun perkara yang halal. Perbincangan ini kenapa disebutkan dalam kitab ini? Kita nak kembali kepada Allah, hati kita kena clear. Bagaimana seorang yang kita dah sebut sebelum ini, bagaimana seorang yang bertaubat tapi sifat takbur, riya, ujub masih ada dalam hati kita. Macam mana kita nak bertaubat? Rasa nak bertaubat itu dihalang oleh takbur, riya, sum'ah dan sebagainya. Maka dalam rezeki yang halal ni juga kita bimbang. Itulah punca yang menyebabkan menghalang kita untuk kembali kepada Allah, untuk kita istighfar, untuk kita taubat. Tadi Imam ada baca ayat Quran dalam rakaat dia kedua, wa tubu ila Allah wa tubu taubatan nasuha asa rabbukum. Ayat itu kalau tuan-tuan tengok, yang di belakang Allah Ta'ala sebut tentang cahaya. Cahaya itulah yang dilemparkan ke dalam hati orang-orang yang sibuk ataupun dia bersungguh-sungguh untuk dia buangkan sifat-sifat yang tak baik tadi, termasuk perkara yang halal yang disebutkan tadi. Maknanya dengan taubatan nasuha tadi, sebenarnya ada cahaya yang Allah Ta'ala lemparkan ke dalam hati. Cahaya itulah yang akan membersihkan segala kekotoran yang ada dalam hati kita, sehingga menyebabkan kita terasa untuk kembali kepada Allah. Sebab itu bila kita tidak kembali kepada Allah, tidak taubat kepada Allah, sebab apa? Sebab hati kita gelap. Bila gelap, nak kembali kepada Allah tak nampak jalan, lorongnya tak nampak. Sehingga ada yang berkata, apa sebab aku nak bertaubat? Kenapa aku nak istighfar? Aku bukan saya buat salah apa-apa. Sedangkan kita tahu bahawa taubat ini bukan kerana kita buat silap. Taubat ini bukan kerana apabila kita buat dosa baru bertaubat. Bagi orang yang ada cahaya dalam hati dia, dia nampak perkara itu. Taubatnya dia kepada Allah, kembalinya dia kepada Allah kerana aku ini hamba Allah. Aku buat taat ataupun aku buat maksiat, kedua-duanya aku wajib bertaubat kepada Allah. Wajib aku kembali kepada Allah. Maka sebelum kita dapatkan kemahuan untuk kita bertaubat kepada Allah, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara
perkara yang menegah kita, yang menghalang kita untuk kembali kepada Allah, tentang sum'ah, takabbur yang kita sebutkan sebelum ini. Semua perkara penting ini punca kepada segala maksiat. Sum'ah, ujub, riya, takabbur, ini punca kepada segala maksiat. Kena kita muhasabahkan dan kita kena buangkan, kena usaha untuk buangkan. Kalau kita tak usaha untuk kita buangkan, kebaikan untuk kita ataupun untuk kita kembali menjadi orang yang bertaubat ini sukar. Kenapa? Ada penghalang. Maka sebab itu disebutkan tentang suka dan redha. Dan mengurangkan gemar dan suka kepada dunia dan meninggalkannya suatu perkataan atau perbuatan yang tiada ada faedah. Tadi pada harta, pada rezeki, yang kedua pada perkataan pula. Pada perkataan dan perbuatan tidak tanduk kita atau tindakan kita juga kita perlu perhatikan. Adakah perkataan dan perbuatan kita tadi mendatangkan faedah? Sebab itu orang yang bijak, apabila dia nak berkata-kata dengan sesuatu kata-kata, maka difikir adakah ia memberi faedah kepada dirinya, ataupun boleh menyebabkan amal ibadahnya akan dikurangkan oleh Allah Ta'ala disebabkan oleh perkataan dan perbuatan. Kerana dengan perbuatan dan perkataan dan perbuatan tadi boleh menyebabkan amalan kita tahbatu amalun. Tahbatu amalun itu amalan kita akan rosak. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat satu contoh kepada kita tentang Adam. Bila mana para sahabat sudah menjadi kebiasaan mereka berkumpul dengan Nabi SAW, mengambil ilmu dalam majlis dan sebagainya. Mungkin ada waktu-waktu mereka bergurau senda ataupun mereka bersama dengan Nabi, berborak-borak gitulah, membincang. Turun ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menegur para sahabat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawl. Dan ayat yang ujung tu tahbatu amaluhum. Cuba bayangkan tuan-tuan, bukan Nabi, bukan para sahabat itu dibuat jahat pada Nabi. Dia bukan buat perkara maksiat yang kita faham maksiat itu. Hanya tinggikan suara je. Mungkin dia ketawa lebih tinggi daripada Nabi, bunyinya berdekah-dekah. Sedang Nabi ada dalam majlis, tapi duduk kat belakang, tiba-tiba dia ketawa kuat-kuat atau bercakap kuat-kuat, sedang Nabi ada. Allah Ta'ala tegur, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara kamu apabila Nabi berada dalam majlis. Sikit je tuan-tuan, tinggi suara je, bukan buat maksiat pun. Akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan tahbata amalu, menyebabkan amalan kamu menjadi sia-sia. Kita jadi pelik, takkanlah sebabkan dengan meninggikan suara sikit amalan rosak. Inilah yang kita sebutkan tadi. Amal ibadat kita memang terhubung dengan rohani Nabi. Tidak akan mendapat apa-apa faedah kita bila mana kita tidak menghubungkan amalan kita dengan rohani Nabi SAW. Maka sebab itu, bila mana kita menjaga perbuatan dan juga kelakuan kita tadi, dan kita waspada setiap kalimah dan gerak-geri kita tadi, akan menyebabkan yang supaya kita dapati perbuatan dan perkataan kita itu mendatangkan faedah. Apabila kita teliti, kita muhasabah dia, akan
akan menyebabkan cepat kita untuk rasa bertaubat. Sebagaimana kita dah sebut sebelum ini, kalau masih tuan-tuan dan puan ingat, ada seorang ulama dipanggil Syekh Makinuddin Al-Asmari, disebutkan sebelum ini. Dia mengira setiap perkataan yang disebut setiap hari. Bayangkan, mengira perkataan apa yang disebut setiap hari. Pertama, dia kurang bercakap, sebab itu dia boleh kira. Tak pasal-pasal tuan-tuan, kira perkataan. Bukan kira duit, untung niaga hari ni, tidak. Kira. Kita kalau bercakap ni tuan-tuan, ikut nafsu kita je. Kadang-kadang saya tengok dekat kedai, kedai ada customer datang order makanan macam biasa. Ditanya nak makan apa cik? Saya nak minum air ni, saya nak minum air ni, saya nak minum air ni, saya nak makan ni, saya nak makan. Boleh pula tok di kedai tu kata aku. Dia kata, encik, boleh tak kalau encik cakap satu-satu? Saya nak tulis ni. Dia marah hanya pula customer tu. Saya dengar macam, astagfirullah. Nampak simple tuan-tuan. Inilah perkataan yang kita kena teliti. Bukan cerita customer dengan pelanggan, bukan cerita tentang kita sebagai toki, dia pelanggan, bukan. Perkataan tadi apabila kita bercakap menyinggung perasaan saudara kita, juga kita kena perhatikan. Apatah lagi kita zaman sekarang WhatsApp ini masuk dalam grup ni, ada berli. Dalam grup WhatsApp AJK ke, grup WhatsApp kampung ke, adik-beradik ke, ini pada kita kena teliti perkataan kita tadi. Adakah dengan perkataan tadi akan boleh menyinggung perasaan? Kalau kita tengok toki itu, lepas tu dia marah pula. Orang ni lah, dia sebut lah. Jadi kata, saya nak ni. Dia tulis. Dah habis tulis, masa dia nak bergerak tu, dia mengomel pula. Dia mengomel pula. Cakap dalam laju-laju. Orang nak tulis ni sibuk ni, orang lain pun nak ambil order juga. Kau ingat melayan kau seorang aja. Dia bebel macam tu. Nampak perkataan tu biasa. Sebab apa? Menjadi rutin. Saya boleh bayangkan, itu apa yang saya nampak. Kalau orang lain, dalam hari lain, waktu lain, kita mengguris hati orang. Kita mengguris hati orang mukmin yang sama-sama kita. Ini yang simple tuan-tuan. Apatah lagi yang lain-lain. Ambil yang simple. Sebab itu Nabi itu orang yang lembut, orang yang halus. Apabila dia nak panggil para sahabat itu dengan panggilan yang jelas. Kemudian apabila dipanggil, Rasulullah itu dipanggil, Rasulullah berpaling dan menghadap. Halus orangnya Nabi. Orang ini pemalu, halus pula. Bercakap baik-baik pula. Bercakap pula tidak menyinggung perasaan sahabat pula. Bergurau pun tidak menipu. Ini menyebabkan Nabi itu hatinya lembut, rauf, sangat baik. Bila kita hubungkan diri kita dengan Rasulullah tuan-tuan, sedikit sebanyak rohani Nabi itu, kesan itu dapat kat kita, menyebabkan kita menjadi orang yang lembut hati. Sebab itu tanda-tanda kita dah sebut sebelum ni, tak silap saya. Tanda-tanda ahli syurga adalah lembut hati. Maka bila mana seseorang itu nak masuk dalam syurga tuan-tuan, Allah lihat kepada kelembutan. Kalau seorang yang pemarah agak-agak boleh masuk syurga tuan-tuan. Seorang yang pemarah boleh tak masuk syurga? Tak boleh. Sebab al-ghadabu minan nar. Ghadab, marah itu sebahagian daripada neraka. Macam mana kalau kita tinggalkan dunia ini, Allah cabut nyawa kita di saat kita seorang pemarah? Macam mana itu? Amalan kita buat, kita berzikir, kita mengaji, kita baca Quran, kita buat amal soleh, kita sedekah, pemarah masih ada. Macam mana itu? Itu kita kena perhatikan apa sebab. Kalau kita lihat secara menyeluruh tuan-tuan,
Dengan taubat ni tadi, dia akan mengikis lagi sifat pemarah, sikap itu dia akan buang sedikit demi sedikit. Sebab itu dimulakan dengan taubat. Saya dah sebutkan sebelum ini, para ulama dia menyenaraikan 10 sifat yang perlu kita hias diri kita, yang perlu ada pada diri kita. Diletakkan yang pertama sekali adalah taubat dia. Kenapa? Nak dapatkan sifat yang kedua, sifat ketiga dan keempat dan sampai ke 10, mesti melalui proses taubat dia. Kalau tidak, sifat-sifat lain sukar kita nampak. Walaupun kita nampak seperti ada, tapi sebenarnya tidak. Contohnya kita kata kita nak redha, saya orang yang redha, tapi taubat tak ada. Oh, redha dia tidak sempurna. Kenapa kita sebut tentang sempurna? Iaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Maka barang siapa dibukakan baginya pintu mengikut Nabi SAW, bila Allah kurniakan kepada kita dapat ikut Nabi. Nak ikut Nabi dia kena dapat hidayah daripada Allah. Sunnah Nabi banyak sangat. Kadang-kadang satu sunnah Nabi pun kita tak buat. Sebab apa? Sebab tak terasa nak buat. Sebab itu nak ikut sunnah Nabi ni juga memerlukan kepada hidayah, memerlukan kepada rahmat daripada Allah. Sebab itu disebutkan barang siapa yang dibukakan bagi, dia berguna perkataan buka. Buka itu apa? Ya Allah, Allah bukakan hijab hatinya untuk ikut sunnah Nabi, nak buat sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi lagi yang aku belum buat? Aku nak buat sebaik-baik, zahir dan batin. Maka yang demikian itu alamat atas kasih Allah Ta'ala, atas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Maksudnya siapa yang dapat buat sunnah Nabi zahir dan batin, itu tanda Allah kasih pada dia. Orang boleh buat sunnah Nabi, tuan-tuan. Contoh kita, saya dah sebut sebelum ini juga, kita ada cucu, kita ada anak. Bila dia nak makan, dia pun ambil makanan, dia terus ambil. Kita kata jangan ambil dulu, basuh tangan. Kita pinga-pinga budak ni, kita pun bawa dia pergi basuh tangan. Basuh tangan, kita pun basuhkan tangan. Masa itu kita kata pada dia, kenapa kita kena basuh tangan? Sebab Nabi SAW suruh kita bersih dan basuh tangan. Maksudnya kita ajar kepada anak kita, hubungkan basuh tangan itu bukan sebab bersih saja, tetapi hubungkan kebersihan itu sebab Nabi yang suka dengan kebersihan. Nabi yang ajar kita untuk bersih. Hubungkan perkataan Nabi itu dengan bersih. Bukan sekadar bila mana kita sebut bersih, kena tangan ni bersih, kotor. Kalau kotor nanti kan najis, nanti kan kuman. Itu sahaja kita cakap, stop, habis. Sedangkan bersih itu sebahagian daripada sunnah Nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada kebersihan. Kemudian dia pun ambil makanan, dia nak makan dengan tangan kanan. Kita bagi tahu lagi, abang belum, kenapa? Adik makan tangan kanan. Kenapa makan tangan kanan? Sebab Nabi yang makan tangan kanan. Macam tu kita hubungkan dengan Nabi. Hubungkan, selalu cakap dengan cucu dan anak kita, supaya masuk ke akal dia bahawa amal ibadah ini ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebab ramai daripada kita hajar kepada perkara ini sekadar makan tangan kanan, sebab syaitan makan tangan kiri. Nama Nabi tak ada, nama syaitan yang naik. Ya Allah, kenapa begitu? Sepatutnya nama Nabi yang naik, nama syaitan yang tak ada. Kita dalam mendidik itu kita tertukar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, siapa yang dapat dibukakan penutup, siapa yang dapat dibukakan untuk mengikut Nabi SAW, buka hijab, buka pintu hijab, maka
alamat. Itu tanda kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lepas sembahyang subuh kita dapat berzikir, kita dapat beristighfar. Itu kan sunnah Nabi. Maka dengan sunnah tadi kita suka dan redha kita dapat beramal soleh tadi, sembahyangnya dengan berzikirnya dan apa tadi kita buat tadi. Maka kalau kita buat itu suka dan redha tadi, maka kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tak tahulah kalau ada sebaliknya, memang dah jadi rutin ustaz, lepas sembahyang berzikir dia nak buat apa lagi? Balik rumah kau bukan dapat nasi goreng pun, balik rumah bukan dapat nasi impit pun, pukul 8 pun dapat. Jadi saya hilang, ada masa kosong, saya berzikir. Sebab apa? Rutin. Oh, kalau macam tu tuan-tuan, habis kita. Habis kita. Tak dapat pahala pun. Pahala tak dapat, faedah pun tak dapat. Sebab kita jadikan dia rutin je. Sekadar nak isi kekosongan je. Contoh kita masuk kuliah macam ni. Kalau menjadi rutin, oh kebetulan hari ni kosong pula lepas subuh. Tak ada apa nak buat, nak tidur pun dah tak larat nak tidur lah. Alah, kebetulan ada ceramah, saya duduk lah. Habis tu tuan. Kalau kita niat macam tu habis. Kerana setiap ibadah dan amalan tadi yang kita sebutkan tadi mesti ada suka, mesti ada redha. Kerana apa? Kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Baru dapat faedah, baru dapat kebaikan. Tapi sekadar kalau kita mengisi ruang kosong sahaja, dia tak akan dapat. Itu Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka sebab itu Allah kasihnya kita kerana kita dapat ikut Nabi SAW. Maka dengan sebab kita ikut Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kasih sayang kepada kita. Jadi saya rasa setakat itu saja dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum